Baik, untuk perkembangan lebih lanjut dan juga perkembangan terkini, kita terus saja bersama dengan penolong pengarah Operasi Bomba Negeri Sarawak, Tuan Henry Ardiman Shah yang sudah pun bersedia di talian. Terima kasih Tuan Henry sudi bersama saya dalam Malaysia Memilih jam ini, tetapi kita nak lihat bukan dari sudut politik, kita nak lihat perkembangan banjir pula. Apa yang terkini yang boleh Tuan kongsikan di Sarawak? Terima kasih Puan. Untuk makluman bersama, sekarang ni cuaca di Sarawak kebanyakannya dalam keadaan yang baik dan situasi pun agak tenang dan terkawal. Walaupun ada tempat-tempat masih lagi kata orang mempunyai kawasan banjir, tetapi saya amat berharap cuaca yang baik pada hari ini akan berterusan akan menyebabkan penurunan aras banjir di kebanyakan tempat yang telah dinaiki baru-baru ini. Setakat ini kita memantau melalui balai-balai yang kita ada, termasuk juga kita menggunakan sistem pengairan daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran supaya kita boleh memantau aras air, dan dalam masa sama kita akan turun ke lapangan dan menasihati mana-mana penghuni kawasan yang terjejas untuk berpindah ataupun melakukan tindakan yang sewajarnya lah Puan. Di mana antara kawasan yang menunjukkan trend penurunan dan mana yang masih lagi terkesan? Pada masa ini sehingga jam 1 tadi, petang tadi, kita dapati kebanyakan sungai-sungai di Sibu, di Sungai Salim, di Bintulu, Simalajau dan juga Batang Rajang di kawasan Sibu telah menunjukkan aras yang menurun. Tetapi dalam masa sama juga kita pantau kawasan di Sungai Kemena, di kawasan Bintulu juga dan di Pekan Kenawit ada mengalami kenaikan sedikit aras air ini. Jadi kita sentiasa waspada dan juga kita sentiasa memantau situasi banjir di tempat-tempat ini, Puan. Pada masa yang sama, kita juga ingin melihat beberapa kawasan tertentu ini. Kalau kita lihat tinjauan Astro Awan ini mendapati paras air di kawasan menunjukkan trend penurunan. Kalau kita lihat khususnya di lokaliti Rumah Panjang, Perkampungan dan juga sekolah. Kalau kita nak lihat di kawasan-kawasan luar bandar ini, bagaimana agaknya cabaran mungkin di setengah kawasan secara lebih khusus, cabaran untuk mencapai beberapa kawasan mungkin ada yang terputus hubungan ataupun jalan raya, ada yang masih lagi terkesan? Bagi Jabatan Bomba, cabarannya dah tentu datangnya daripada situasi cuaca itu sendiri, Puan. Dan masa sama juga kita lihat akses kepada kawasan-kawasan yang terjejas banjir, terutamanya apabila kawasan itu terputus jalannya ataupun menggunakan jalan air sebagai laluan utama ke kawasan berkenaan. Jika laluan air, kita harus mempertimbangkan keadaan air yang berarus deras di samping keadaan cuaca dan ataupun keadaan situasi gelap ataupun terang pada tempat tersebut. Ini cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pasukan penyelamatlah untuk sampai ke dan juga membantu pihak yang terjejas banjir. Bagaimana pula untuk hari-hari yang akan datang ini? Mungkin ada beberapa kawasan tumpuan yang akan menjadi lokasi tumpuan untuk pemantauan pihak bomba untuk minggu akan datang? Ya, kita mempertimbangkan laporan daripada pihak Meteorologi Malaysia juga yang meramalkan 12 hingga 14 Oktober ini akan berlaku hujan, terutama di kawasan utara Sarawak, iaitu di kawasan Miri, di kawasan Bintulu. Jadi mungkin perancangan Jabatan Bomba adalah lebih ke arah tumpuan-tumpuan tersebut. Tapi dalam masa sama juga balai-balai kita yang berada di kata orang di luar ramalan Jabatan Meteorologi sentiasa bersiap sedia. Jadi itu kita punya kata orang tadi petugasan kita lah untuk monsun timur laut ni, Puan.